Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada penyelia saya Dr. Muhammad Nazmi bin Desa dan juga kepada panel penilai pertama saya iaitu Dr. Muhammad Asri bin Ispat. Pada hari ini, saya Fatin Nadirah binti Zulkifli dari PISMP Pendidikan Islam Ambilan Jun 2016 akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Tahap Pengetahuan, Kesediaan dan Penggunaan Kod QR dalam kalangan GPI. Kita meneliti kajian ini dengan lebih mendalam. Secara umumnya, Siegel berpendapat bahawa literasi teknologi ialah salah satu kemahiran penting dalam abad ke-21. Menerusi skop pendidikan pula, menurut Sharifah Noor dan Kamarul pada tahun 2011, kecekapan TMK merupakan antara fokus penting bagi seorang guru dalam profesyen keguruan. Pada hari ini, pendidikan dan teknologi saling berevolusi selaras dengan peredaran masa. Terkini, kod QR mula diperkenalkan dan mendapat perhatian dalam bidang pendidikan khususnya di Malaysia. Kod QR atau QR Code adalah singkatan kepada Quick Response Code iaitu kod dua dimensi yang mengandungi modul hitam yang tersusun dalam corak persegi pada latar belakang putih. Ahmad Hafiz dan Saedah pada tahun 2016, manfaat kod QR dalam pembelajaran adalah untuk mengekut pengisian, artikel, gambar, pautan laman sesawang, video dan banyak lagi. Justru itu, Kementerian Pendidikan Malaysia turut ketinggalan dalam mengambil tindakan proaktif iaitu menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 menerusi anjakan ke-7 iaitu untuk memanfaatkan ICT dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualiti dan mutu pendidikan. Berikutan itu, buku teks KSSR baharu hasil daripada semakan DSKP disertakan dengan teknologi kod QR yang disambungkan kepada bahan-bahan yang berkaitan dengan isi pembelajaran. Kita beralih kepada beberapa perkara yang menjadi penyebab pengkaji melakukan kajian ini. Penataan masalah yang pertama dan kedua adalah berfokus kepada guru secara umum dan guru pendidikan Islam secara khusus. Menurut Muhammad Faiz dan Kamarul Azmi pada tahun 2013, guru pendidikan Islam seringkali dianggap kurang keupayaan dan pengetahuan dalam perihal teknologi, manakala Muhammad Izham dan Nuraini pula pada tahun 2007 menjelaskan bahawa kesediaan guru berperanan dalam membantu pelajar menyesuaikan diri dalam pembelajaran selaras dengan integrasi teknologi baharu. Seterusnya, penyataan masalah yang ketiga adalah berkisar tentang kod QR iaitu penggunaan kod QR dalam bidang pendidikan masih berada pada tahap permulaan dan belum meluas lagi. Hal ini disebut oleh Latifah et al. Pada tahun 2012. Akhir sekali, pengkaji ingin melaksanakan kajian ini kerana menurut Teo pada tahun 2008, faktor usia guru dikenal pasti sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi sikap mereka terhadap integrasi teknologi dalam pembelajaran. Berdasarkan kepada permasalahan-permasalahan yang telah diketengahkan, justru pengkaji telah melaksanakan kajian ini yang bertujuan untuk mengkaji tahap pengetahuan, kesediaan dan penggunaan kod QR buku teks dalam kalangan GPI. Selain itu, pengkaji turut menjalankan kajian ini bagi tujuan untuk mengenal pasti perbezaan tahap pengetahuan, kesediaan dan penggunaan kod QR buku teks dalam kalangan GPI berdasarkan faktor umur. Seterusnya, kita melihat kepada objektif yang menjadi tunjang kepada kajian ini. Terdapat 6 objektif kajian. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan guru pendidikan Islam tentang penggunaan kod QR buku teks. Objektif yang kedua pula adalah untuk mengenal pasti tahap kesediaan guru pendidikan Islam tentang penggunaan kod QR buku teks. Objektif yang ketiga pula adalah untuk mengenal pasti penggunaan kod QR buku teks dalam kalangan GPI. Seterusnya, objektif kajian yang keempat adalah untuk mengenal pasti perbezaan pengetahuan GPI berdasarkan faktor umur. Manakala, objektif kajian yang kelima adalah untuk mengenal pasti perbezaan kesediaan GPI berdasarkan faktor umur. Dan akhir sekali, objektif bagi kajian ini adalah untuk mengenal pasti perbezaan penggunaan kod QR dalam kalangan GPI berdasarkan faktor umur. Enam objektif kajian ini seterusnya diikuti oleh persoalan kajian yang sama seperti objektif kajian ini.
Seterusnya kita melihat kepada hipotesis kajian. Dalam kajian ini terdapat 3 hipotesis yang tercetus menerusi persoalan kajian yang keempat, yang kelima dan yang keenam. Hipotesis kajian ini merupakan jangkaan awal terhadap dapatan akhir bagi kajian ini. Justru, hipotesis yang pertama HO1 ialah tidak terdapat perbezaan signifikan tahap pengetahuan GPI tentang kod QR buku teks berdasarkan faktor umur. Manakala HO2, hipotesis yang kedua adalah tidak terdapat perbezaan signifikan tahap kesediaan GPI tentang kod QR buku teks berdasarkan faktor umur. Manakala hipotesis yang terakhir, HO3, tidak terdapat perbezaan signifikan tahap penggunaan kod QR buku teks dalam kalangan GPI berdasarkan faktor umur. Itu, bagi menjalankan kajian ini, pengkaji telah menggunakan beberapa kaedah kajian. Antaranya adalah reka bentuk kajian ini berbentuk kuantitatif, iaitu kajian yang menggunakan statistik dan memerlukan penglibatan responden yang ramai dalam mengukur variabel bagi sesuatu penyelidikan tersebut. Hal ini disebut oleh Cohen pada tahun 1992. Di samping itu, pengkaji telah memilih jenis kajian tinjauan berfungsi untuk mengumpulkan maklumat daripada bilangan responden yang ramai serta melibatkan persempelan. Pengumpulan maklumat pula adalah berdasarkan borang soal selidik. Selain itu, kaedah persempelan yang digunakan oleh pengkaji adalah kaedah rawat mudah bagi mengelakkan berlakunya bias dan pilih kasih. Untuk itu, kita melihat populasi GPI di Tawau adalah sebanyak 368 orang. Oleh itu, menurut Schumacher dan Macmillan pada tahun 2010, sampel kajian tinjauan adalah seramai lebih kurang 100 orang responden. Sekarang kita melihat kepada kerangka konseptual bagi kajian ini. Seperti yang kita lihat, umur adalah IV bagi kajian ini yang dikaitkan dengan DV iaitu pengetahuan, kesediaan dan penggunaan. Kedua-dua variabel ini dikaitkan menerusi garisan putus-putus yang menunjukkan data kategori iaitu data nominal dan data ordinal. Bagi menjalankan kajian ini, pengkaji telah menggunakan instrumen soal selidik yang mengandungi 4 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D dengan jumlah item keseluruhan sebanyak 30 item. Bahagian A adalah berkaitan dengan demografi responden sebanyak 2 item, manakala bahagian B adalah berkaitan dengan konstruk pengetahuan sebanyak 10 item. Manakala bahagian C merupakan konstruk kesediaan juga dengan 10 item dan akhir sekali, bahagian D dalam borang soal selidik ini adalah berkaitan dengan konstruk penggunaan kod QR dengan item sebanyak 8 item. Item pada bahagian B, C dan D telah diambil dan diadaptasi daripada kajian yang dijalankan oleh Maimun, Wan Nurul Syuhada dan Muhammad Isa pada tahun 2017. Soal selidik ini telah menjalani kajian rintis bagi meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan. Data yang diperolehi daripada borang soal selidik telah dianalisis melalui 2 cara. Bagi data deskriptif dianalisis berdasarkan skor kekerapan frekuensi, iaitu mean dan sisihan piawai. Yang kedua adalah data inferensi yang dianalisis menggunakan kaedah ANOVA Sahala. Menurut Ghazali dan Sufyan pada tahun 2016, ANOVA Sahala digunakan untuk membandingkan mean antara dua kumpulan dengan satu atau lebih pemboleh ubah bebas atau faktor. Telah memberikan dapatan yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan kajian. Justru itu kita melihat kepada dapatan kajian deskriptif iaitu bagi persoalan yang pertama, kedua, ketiga. Persoalan tersebut adalah apakah tahap pengetahuan, kesediaan dan penggunaan kod QR buku teks dalam kalangan guru pendidikan Islam. Justru bagi menjawab persoalan ini, pengkaji telah merujuk kepada interpretasi skor mean yang dibawa oleh Suwarni pada tahun 2006. Hasil daripada analisis mendapati bahawa pengetahuan guru pendidikan Islam di Tawau tentang kod QR buku teks adalah tinggi dengan nilai mean sebanyak 4.09, sisihan piawai 0.67. Manakala tahap kesediaan guru pendidikan Islam tentang kod QR
buku teks juga adalah tinggi dengan nilai min sebanyak 4.16 dan sisihan piawai 0.59. Manakala, bagi konstruk penggunaan, Guru Pendidikan Islam juga menunjukkan tahap penggunaan kod QR yang tinggi dengan nilai min 3.69, sisihan piawai 0.91. Itu terjawablah persoalan kajian yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, iaitu tahap pengetahuan, kesediaan dan penggunaan kod QR dan buku teks dalam kalangan guru pendidikan Islam ketiga-tiganya adalah tinggi. Berdasarkan kepada dapatan ini, kita dapat melihat bahawa konstruk kesediaan adalah mempunyai nilai min yang paling tinggi dengan 4.16. Hal ini menunjukkan guru pendidikan Islam Tawau sangat bersedia untuk menggunakan kod QR buku teks dalam pembelajaran mereka. Kajian diteliti berdasarkan konstruk. Bagi konstruk yang pertama, item yang mendapat nilai min tertinggi adalah item B4, iaitu saya tahu penggunaan kod QR dalam buku teks disambungkan kepada pautan internet. Manakala, item yang mempunyai nilai min yang terendah adalah pada item B10, iaitu saya tahu cara mengendalikan kelas menggunakan kod QR buku teks yang melibatkan penggunaan komputer riba. Dengan skor min hanya 3.92, sisihan piawai 0.91. Berdasarkan kepada konstruk ini, kita dapat melihat bahawa guru pendidikan Islam di Tawau tahu secara asasnya kod QR buku teks memerlukan sambungan kepada pautan internet. Manakala analisis juga menunjukkan bahawa guru pendidikan Islam Tawau kurang mengetahui cara mengendalikan kelas menggunakan kod QR buku teks yang melibatkan penggunaan komputer riba. Kita teliti pula kepada konstruk kesediaan. Item C4 mempunyai skor min yang tertinggi. Item ini adalah saya bersedia mengaplikasi kod QR buku teks bergantung kepada kemudahan teknikal yang disediakan di sekolah. Item ini mempunyai skor min 4.23, sisihan piawai 0.62. Item yang mempunyai nilai min yang terendah pula adalah item C8, iaitu saya bersedia untuk mengajar secara syarahan dengan menggunakan kod QR. Item ini mempunyai nilai min 4.00, sisihan piawai 0.77. Bagi konstruk kesediaan ini pula, kita dapat melihat bahawa guru-guru pendidikan Islam di Tawau sangat bersedia untuk mengaplikasi dan mengintegrasi kod QR dalam PDPC mereka bergantung kepada kemudahan, fasiliti dan capaian internet yang disediakan di sekolah. Penggunaan pula, terdapat 3 item yang mempunyai nilai skor min yang sama dan ketiga-tiga item ini mempunyai nilai skor min yang tertinggi berbanding item-item lain. Item-item tersebut adalah item D3, iaitu saya menggunakan kod QR buku teks yang mengandungi arahan yang mudah diikuti. Item D6 pula ialah saya menggunakan kod QR buku teks yang mengandungi pautan yang mudah difahami, dan item yang ketiga adalah item D8. Saya menggunakan kod QR buku teks untuk menjadikan pengajaran saya lebih lancar. Ketiga-tiga item ini mempunyai nilai min 3.75 dan sisihan piawai yang berbeza-beza. Pada analisis ini memperlihatkan kepada kita bahawa guru-guru pendidikan Islam di Tawau menggunakan kod QR buku teks kerana terdapat arahan yang mudah diikuti serta pautan yang mudah untuk difahami. Guru-guru pendidikan Islam di Tawau juga menggunakan kod QR buku teks kerana kod QR ini membantu menjadikan pengajaran mereka lebih lancar. Seterusnya, item terendah dalam konstruk penggunaan ini adalah item D1 dengan skor min sebanyak 4.00. Item menggunakan kod QR buku teks pada bila-bila masa sahaja. Hal ini menunjukkan guru pendidikan Islam tidak menggunakan kod QR ini pada bila-bila masa sahaja kerana penggunaan kod QR ini memerlukan perancangan pengajaran yang teliti dan rapi supaya pengajaran berjalan dengan lancar. Kita melihat pula kepada hasil dapatan kajian inferensi. Hasil dapatan ini adalah bagi menjawab persoalan keempat, kelima dan keenam. Juga bagi melihat sama ada hipotesis yang pertama, kedua dan ketiga diterima atau ditolak. Hipotesis ini adalah tidak terdapat perbezaan signifikan tahap pengetahuan, kesediaan dan penggunaan kod QR dalam kalangan GPI berdasarkan faktor umur. Hasil analisis
menggunakan ANOVA sehala mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan tahap pengetahuan guru pendidikan Islam tentang penggunaan kod QR buku teks berdasarkan faktor umur. Perbezaan ini menunjukkan nilai yang signifikan pada 0.001. Justru itu, hipotesis yang pertama adalah ditolak. Seterusnya, hipotesis yang kedua juga adalah ditolak kerana hasil daripada analisis ANOVA sehala menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan berkaitan kesediaan guru pendidikan Islam tentang kod QR buku teks berdasarkan faktor umur. Justru itu, hipotesis yang kedua ini juga ditolak. Hasil analisis ANOVA menunjukkan bahawa bagi aspek kesediaan ini terdapat perbezaan pada nilai yang signifikan 0.047. Dan akhir sekali bagi hipotesis yang ketiga, bagi konstruk penggunaan, hipotesis ini adalah diterima kerana tidak terdapat perbezaan yang signifikan berkaitan penggunaan kod QR buku teks dalam kalangan guru pendidikan Islam berdasarkan faktor umur. Hasil analisis ANOVA menunjukkan bahawa nilai signifikan adalah 0.106 yang tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan. Berdasarkan hasil analisis ini, maka terjawablah ke-66 persoalan kajian ini. Justru itu, hasil daripada kajian ini, pengkaji telah mengemukakan beberapa cadangan untuk diberi perhatian oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Antaranya adalah bagi Kementerian Pendidikan Malaysia, pengkaji mencadangkan untuk KPM meningkatkan kemudahan teknikal dan fasiliti bagi memudahkan guru-guru mengintegrasikan teknologi kod QR buku teks di sekolah. Selain itu, pengkaji juga mencadangkan KPM untuk menyediakan program latihan kemahiran dan kecekapan bagi melahirkan lebih ramai guru yang kompeten dan boleh menguasai teknologi untuk mengaplikasikan kod QR ini dalam PDPC. Seterusnya, pengkaji mencadangkan kepada pihak pentadbir sekolah, khususnya guru besar, untuk memberikan sokongan kepada guru serta memberi galakan positif agar guru-guru bermotivasi untuk menggunakan kod QR buku teks dalam PDPC. Dan akhir sekali, pengkaji mencadangkan kepada guru pendidikan Islam itu sendiri untuk meningkatkan kemahiran integrasi teknologi dengan menyertai kursus dan bengkel latihan bagi meningkatkan profesionalisme keguruan. Seterusnya, bagi cadangan kajian lanjutan, pengkaji mencadangkan untuk pengkaji akan datang meluaskan lokasi dan persempelan kajian. Selain itu, pengkaji akan datang juga boleh mencari hubungan antara tahap pengetahuan dan kesediaan dengan penggunaan kod QR. Akhir sekali, pengkaji turut mencadangkan agar pengkaji akan datang menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti kajian dengan lebih mendalam supaya kajian yang dibuat adalah lebih bermakna. Sebagai penutup kata, menerusi kajian ini, pengkaji menyedari bahawa kemampuan guru mengintegrasi teknologi merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berkesan selaras dengan minat generasi masa kini yang mesra gadget dan alat komunikasi. Selain itu, pengkaji juga percaya bahawa selain mempersiapkan diri dengan nilai kepribadian yang baik, kompetensi dalam integrasi teknologi turut mempengaruhi kualiti kecemerlangan seseorang guru pendidikan Islam. Berikut adalah rujukan yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini. Oleh itu, sekadar itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih dan salam Ramadan Karim.